Abu Hurairah disebutkan bahawa Nabi SAW dia pernah bersabda dalam hadis. Nabi kata setiap sendi daripada manusia hendaklah memberikan sedekah pada setiap hari yang terbit padanya matahari. Berlaku adil antara dua orang yang bertelingkah itu adalah sedekah. Menolong orang lain pada binatangnya, yakni kenderaannya, atau menolong engkau akan mengangkat barangnya ke atas kenderaannya adalah sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. ملء السماوات وملء الأرض وبه ما شاء من شيء بعد سبحانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه ومن تمسك بشريعته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, waktu ini Allah beri kesempatan ruang untuk datang majlis ilmu, menjadi tetamu Allah, dapat solat berjemaah. Kita minta pada Allah apa yang kita lalui malam ini diberi ganjaran pahala yang besar, diberi keberkatan yang paling sempurna dan diampunkan dosa-dosa oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Malam ni insya-Allah kita nak tengok satu hadis Nabi SAW. Hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang betapa banyaknya sumber-sumber untuk kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه. Hadis yang seterusnya yang direkodkan oleh para ulama. Hadis ni riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu khuliqal kullu insanin min bani Adam ala 60 wa 300 mifsal. Faman kabbara Allah wa hamida Allah wa hallala Allah wa sabbaha Allah wa astaghfara Allah وعزل حجرا عن الطريق الناس أو شوكة أو عظما عن الطريق الناس أو أمر بمعروف ونهى عن المنكر عدل 60 و300 فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار متفق عليه. Hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Abu Hurairah disebutkan bahawa Nabi SAW dia pernah bersabda dalam hadis. Nabi kata setiap sendi daripada manusia hendaklah memberikan sedekah pada setiap hari yang terbit padanya matahari. Berlaku adil antara dua orang yang bertelingkah itu adalah sedekah. Menolong orang lain pada binatangnya, yakni kenderaannya, atau menolong engkau akan mengangkat barangnya ke atas kenderaannya adalah sedekah. Perkataan yang baik itu juga sedekah. Setiap langkah yang engkau berjalan untuk sembahyang berjemaah itu dipanggil sedekah.
engkau menyisihkan apa-apa yang mengganggu di laluan jalan, itu sedekah. Ini hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain, Imam Muslim meriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahawa Nabi sebut dalam satu ucapan, Nabi kata bahawasanya setiap insan daripada anak Adam itu mempunyai 360 sendi. Maka sesiapa yang bertakbir, memuji Allah, bertahlil, bertasbih, meminta keampunan Allah, menyisihkan sebiji batu yang mengganggu di jalan orang ramai, atau membuang sebilah duri atau sepotong tulang dari jalan orang ramai, ataupun menyuruh orang buat satu kebaikan, mencegah daripada perbuatan yang mungkar, sehingga apa yang dilakukannya mencukupi bilangan 360 kali, maka orang tersebut pada hari itu telah menjauhkan dirinya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita baca ini, tuan-tuan sekalian, sebenarnya Nabi SAW nak sebut ataupun nak menerangkan pada kita tentang bahawa banyaknya sumber-sumber untuk kita mencari pahala dan buat kebajikan. Kadang-kadang pahala itu boleh dapat melalui kita sembahyang, zikir dan perkara yang selainnya. Ada orang dia salah faham, dia fikir kebaikan, amal soleh itu hanya setakat sembahyang saja. Dia kebaikan amal soleh ini dia bukan setakat semayang saja. Ada orang nampak semayang saja, berzikir saja, puasa saja. Sedangkan dalam Islam yang diajar oleh Nabi SAW, bukan setakat semayang saja, bahkan termasuk kita berkata baik pada orang pun menjadi satu pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Kita sebut tentang kebaikan, kita nasihat orang, kita tengok orang buat satu benda yang salah, kita sebut perkataan yang baik. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW yang lain, Nabi kata, wa man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari kiamat, kata Nabi, maka hendaklah ia berkata dengan perkataan yang baik ataupun dia diam. Sebab apa? Kadang-kadang perkataan yang baik ini, perkataan yang buruk ini sebenarnya menyebabkan hati seseorang itu terguris. Perkataan caci orang, kutuk, hina orang, mencarut umpamanya, ini perkataan yang menimbulkan dosa. Lepas tu Nabi kata, kalau betul kamu beriman pada Allah dan hari kiamat, kamu takut pada hari kebangkitan itu, bercakap benda yang baik. Kita sebut tentang kebaikan orang, itu dipanggil amal soleh yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak mampu bercakap benda yang elok, pasal bercakap kita akan sebut benda yang tak elok, kata Nabi lebih baik diam. Sebab saya perhatikan benda ni tuan-tuan sekalian, terutama dalam kalangan orang-orang muda kan. Kadang-kadang perkataan yang tak elok, umpamanya sial, bodoh ataupun benda-benda yang seumpama ini, dia jadi macam wirid harian diorang, tak pelik. Kalau tuan-tuan pergi ke kedai-kedai makan, baik mamak ke mana-mana, bila diorang lepak sama-sama diorang, perkataan-perkataan ni keluar daripada mulut. Kadang-kadang benda tu mencarut pun, menjadi satu benda yang biasa, telah dinormalisasikan benda itu. Sebab tu Nabi kata orang yang bercakap benda ni tak ada faedah. Orang ni bukan jenis orang mukmin. Orang mukmin falyaqul khaira, kata Nabi. Dia kena sebut benda-benda yang baik. Memang betul kita manusia ni kadang-kadang terlepas benda-benda yang tak elok. Tambah-tambah bila kita teremosi nak marah. Tidak kata budak muda saja, kadang-kadang orang tua pun sama juga. Baru balik masjid, naik atas kereta, driving, tiba-tiba ada orang masuk lane, dia tak beri signal. Kopiah atas kepala kita macam-macam. Nata ni beranak mana bodoh sangat. Contoh. Kita akan sebut perkataan-perkataan itu. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis ini, pahala yang diberi oleh Allah Ta'ala untuk amal saleh, dia bukan setakat sembahyang saja. Sembahyang ni ibadat yang nombor satu lah. Nama ni sembahyang ni ibadat yang paling utama.
Yang selain daripada itu juga awak cakap benda yang baik, sebut perkara-perkara kebaikan, itu diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Membantu orang lain, membuat satu dapat memberi kesesiaan dan kesejahteraan pada orang lain dengan segala bentuk amalan ini, dapat memberikan faedah pada masyarakat, bahkan berbuat baik pada binatang pun diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Jadi antara benda yang sumber pahala yang baik juga ialah kita tolong orang. Bila sebut tentang tolong orang, melihat mereka ada dalam kesusahan, itu lebih afdal dan lebih baik daripada kita buat amalan sunat lagi. Sebab tu dalam Islam Nabi ajar, di saat kita nampak orang susah, sama ada dia ni kelaparan ke ataupun dia sakit ke apa benda, kita tolong dia, bantu orang. Bukan mengkhianati dia. Dia nampak ada kesempitan keuangan, tolong dia, beri dia duit dan sebagainya. Ini diberi pahala oleh Allah Ta'ala kerana melepaskan hajat seseorang, menunaikan hajat seseorang yang lain, itu pahalanya lebih besar daripada awak beribadat amalan-amalan yang sunat. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita tolong orang. Lepas tu Nabi ajar kita kalau awak tengah puasa sunat umpamanya. Macam sekarang ni kan musim orang puasa. 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah, pahalanya besar. Siapa dapat mampu puasa 1 hingga 9 Zulhijjah itu diberi ganjaran pahala yang lebih oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak hadis-hadis yang sebutkan tentang perkara ini. Terutama puasa hari Arafah. Nama ni. Tapi contohlah bila ada seorang hamba Allah datang, saudara se-Islam kita datang daripada jauh, ziarah. Datang ke rumah kita pergi ziarah. Apa jadi? Waktu itu oleh kerana nak meraihkan dia, maka sunat kita berbuka puasa pada masa tersebut. Ada orang bila dia puasa sunat, datang tetamu daripada jauh, dia tak raikan. Maksudnya tak hidangkan makanan atas alasan dia berpuasa. Kalau puasa yang wajib, betul, kita faham. Tapi kalau puasa sunat yang diajar oleh Nabi SAW, ialah awak berbuka puasa. Kerana meraihkan orang, melepaskan hajat orang itu, pahalanya lebih besar lagi. Diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala dan diberi pahala yang berlipat kali ganda. Lebih baik daripada awak meneruskan puasa yang sunat. Sekarang ni contoh hari ni puasa. Tiba-tiba datang tetamu daripada jauh. Lama tak jumpa. Tak jumpa dulu 10 tahun lepas. Daripada Penang umpamanya datang ke Kuala Lumpur semata nak tengok mak kilau. Contohlah, dia pun tengok kita lepas layan cerita silap-silap begitu begini. Dia pun datang jumpa kita, lama tak jumpa dengan awak. Mari kita minum air. Kebetulan hari itu kita puasa. Waktu itu afdal berbuka puasa. Kerana apa? Kerana kita membantu dia untuk melepaskan hajat dia. Bantu dia melepaskan hajat dia. Saya pernah ada pengalaman dulu kita pergi ziarah Syekh Nuruddin. Di Mahat dia mana? Mahat An-Nur dekat Janda Baik. Janda Baik. Janda jahat tak ada mahat. Dia janda baik. Hari tu kebetulannya hari Isnin kita pergi ziarah. Masa tu pukul 4.30 saya sampai lambat dengan rombongan ni, sampai lambat kita nak tengok sistem. Sebab saya pun ada pusat tahfiz yang kita usahakan. Dekat Seksyen 7 Shah Alam, dekat Terengganu pun ada. Jadi kita nak tengok sistem apa yang Tuan Syekh ni pakai. Nak ziarah untuk kita nak kembangkan ilmu dan sebagainya. Sampai pukul 4.30 ke pukul 5 lepas asar. Datang ziarah, jumpa dengan Tok Syekh, duduk situ. Dihidangkan pada kami hari itu makanan kambing. Tetamu daripada jauh datang, kami datang daripada Terengganu, dihidang kambing. Saya dimaklumkan daripada awal lagi, Al-Fadil Tuan Syekh ni kita ni, dia tak makan kambing. Dia makan tapi dia tidak hantu macam kita lah. Setengah orang sebut kambing, datang tak? Tuan Syekh ni dia tak berapa gemar kambing. Tapi dia bukan kata tak boleh makan langsung, boleh. Baik. Hari tu bila dihidang pada kita kambing, dia jenis makan dalam talam tau. Saya makan dengan dia. Bila makan, Tok Syekh jamah kambing. Itu benda yang mengejutkan saya. Jamah kambing. Kerana apa? Kerana bila orang tengah makan, dia meraihkan orang. Meraihkan tetamu daripada jauh. Itu pahala cukup besar. Adab seorang alim ulama.
Dia makan kambing, saya terkejut. Saya kata, Tuan Syekh tak makan kambing. Tapi oleh kerana meraihkan geng-geng kambing datang. Geng-geng kambing. Geng-geng suka geng-geng suka makan kambing datang ni. Nampak ni? Dia makan juga. Lepas daripada sudah makan sembang-sembang, masuk waktu maghrib, semayang berjemaah. Seorang anak murid dia, tukang khidmat dia bagi tahu. Subhanallah, Tok Syekh hari ni sebenarnya dia puasa hari Isnin. Saya baru teringat Allah hari Isnin. Hari Isnin satu Mahat puasa. Kita orang musafir ni tak puasa lah nak makan tu, nak makan ni tak. Rupa-rupanya Tok Syekh pukul 5 tu, padahal kalau ikut dia sabar sikit. Pukul 5, pukul 6, pukul 7, 7:30. 2 jam setengah. Dah nak berbuka puasa, tapi oleh kerana tetamu datang pada waktu pukul 5 petang, dibuka puasa, makan pula kambing. Dia memang tak gemar kambing. Nak sebutnya apa dia? Betul-betul dia beramal dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Kita lepaskan hajat seseorang itu lebih afdal daripada awak sambung untuk berpuasa sunat. Nampak ni? Nak menunjukkan bahawa amalan soleh, amal soleh, kebajikan yang kita buat ini bukan hanya setakat sembahyang zikir saja. Termasuklah melepaskan hajat orang. Termasuklah membantu orang lain, itu pahalanya lebih besar lagi. Lebih besar daripada awak beribadat seorang-seorang. Ini dipanggil maqam ulama. Dia ada beza tuan-tuan, alim ulama, orang alim dengan orang abid. Abid ialah ahli ibadat, yang mana dia beribadat, dia beramal untuk diri dia saja. Dia ahli zikir, setengah orang jenis ahli tarekat, duduk dalam bilik, tak campur orang. Duduk dalam bilik berzikir, subhanallah 1000 kali, selawat 100,000 kali, ikut anda dia. Ini darjat dipanggil abid. Dia ahli ibadat yang amalan dia tu untuk diri dia. Bagus juga. Tetapi menjadi orang yang alim. Dia bukan setakat berzikir, beribadat untuk diri dia saja, bahkan tugasnya mengalimkan orang lain. Batu seorang yang alim, dia akan sampaikan ilmu dia. Dia bercampur dengan orang. Dia berdakwah fisabilillah yang boleh melahirkan ribuan abid yang lain. Abid, dia semayang, dia seorang dapat pahala. Dia berzikir, dia seorang dapat pahala. Dia puasa sunat, pahala itu, kelebihan itu, nikmat, kelazatan dalam ibadat itu dia seorang dapat. Tapi seorang yang alim, dia bercampur dengan orang, dia bantu orang, dia meraihkan orang, dia mengalimkan orang lain dengan akhlak yang baik, maka diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Batu Nabi contoh teladan yang baik. Nabi lah seorang abid, Nabi juga lah seorang yang alim, yang berdakwah kepada seluruh pelosok dunia, sehingga hari ini kita dapat nikmati Islam dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan bukan setakat itu saja kebaikan. Kebaikan ni banyak lagi. Antaranya apa dia? Kita buat satu benda yang beri keselesaan dan kesejahteraan pada orang lain. Beri keselesaan pada orang. Bukan menyusahkan orang. Nampak ni? Batu Nabi ajar kita, bila kita beri keselesaan pada orang ini, pahalanya besar. Umpamanya apa dia? Umpamanya kalau kita dahulukan orang, kita lebihkan orang dalam urusan-urusan keduniaan itu. Ini benda yang dituntut dalam Islam. Amal soleh yang kadang-kadang kita ramai terlepas pandang. Awak beratur di bank umpamanya. Duduk dekat LRT ataupun komuter KTM, ikut pandailah. Kita duduk, kadang-kadang seat tak muat. Ada orang kena berdiri, ada orang kena duduk. Betul tidak? Bila tengok ada orang tua umpamanya, orang-orang yang tak larat, dah lanjut usia dia, maka kita ni beri keselesaan pada orang itu. Ini amalan yang paling afdal pada waktu tersebut. Besar pahala dia. Awak bangun, beri duduk ruang. Pakcik, sila duduk. Kita dahulukan orang dalam bab ini. Dalam Islam, ada satu bab dipanggil ithar. Apa makna ithar? Ithar dengan makna urusan melebihkan orang lain dalam sesuatu perkara. Ini amalan yang terbaik, yang afdal, diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala, Allah beri keberkatan hidup awak, dan Allah beri pahala yang besar. Apa dia? Lebihkan orang. Kita boleh je nak stay duduk situ tak, tapi kesian tengok pakcik ni, makcik ni, dah tua, tak larat nak berdiri, nak pegang benda yang holder tu. Nampak ni? Kita tu bangun, beri dia duduk. Ini amalan yang afdal, besar pahala dia. Besar pahala dia. Diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Ini janji Nabi SAW. Ithar dalam perkara keduniaan itu benda yang sangat terpuji di sisi Allah. Kecuali dalam bab ibadat. Dalam bab ibadat tidak ada ithar. Ithar tadi apa dia?
perbuatan mendahulukan orang lain, melebihkan orang lain, dipanggil ithar. Dalam beribadat tak boleh lebih orang lain. Contoh macam soft semayang. Bila soft semayang, orang kita bila tengok kosong kat depan, kebiasaannya kita akan buat apa? Kebiasaannya kita akan beri offer laluan ke orang, betul ke tidak? Biasanya kita beri. Itu dalam Islam disebut sebagai makruh. Makruh. Tak boleh awak dahulukan orang. Perbuatan melebihkan orang lain dalam beribadat itu tidak dianjurkan. Dalam beribadat awak kena bersegera, berebut kalau boleh. Nama ni. Tapi dalam bab lain, tadi membantu orang, beri keselesaan kepada orang itu afdal bikathir. Banyak pahala dia. Nama ni. Bila tengok orang duduk beratur dalam KTM, suruh dia duduk. Orang pregnant umpamanya, ibu mengandung, suruh dia duduk. Beri keutamaan, priority pada dia. Tapi kadang-kadang tuan-tuan kena tengok juga. Kita betul nak buat baik sangat. Kadang takut orang kecil hati. Saya pernah kena dulu tarik naik LRT dekat Kuala Lumpur. Bila naik, kita masuk awal, saya dapat seat duduk. Ada seorang akak ni mengandung. Dia pegang, saya kesian tengok. Ni kalau aku teruskan duduk ni, rasa tak sedap, dosa lah pula. Beri keutamaan, saya kata, Kak, sila duduk. Saya bangun. Kak, sila duduk. Dia kata, tak apa. Duduk Kak, siang Kak. Tak apa. Duduklah Kak, duduk. Saya tahu Kak penat duduk, dia pun duduk. Kesian Kak. Sebab apa bagi saya duduk? Dia tanya. Tak apalah, kesian Kak mengandung, takut bahaya. Dia kata, saya tak mengandung. Rupa memang perut dia jenis bucik, tuan-tuan. Jadi kecil hati dah dia kat situ. Batal nak buat baik boleh. Berhati dulu. Kadang-kadang tengok Allahu Akbar, kita nampak macam mengandung. Muka penat gitu, lesu tak. Rupa-rupanya tidak mengandung. Dia kata kecil hati. Saya kata minta maaf Kak. Tak apalah Kak duduk. Nah ni. Memang diberi keutamaan pada orang itu. Memberi keutamaan pada orang itu adalah pahala yang besar. Bukan setakat awak semayang saja. Kadang-kadang awak semayang tapi menyusahkan orang. Tak boleh. Beri keselesaan pada orang. Saya selalu pesan pada rakan-rakan ustaz. Penceramah. Khatib hari Jumaat. Saya sebutkan bahawa dalam kita beribadat pada Allah Ta'ala, jangan kita menyusahkan orang. Saya sebut hari Jumaat. Hari Jumaat ni bilangan jemaah yang hadir memang cukup ramai. Hari Jumaat ni hari himpunan mingguan. Ijtima' usbu'i. Himpunan mingguan. Bila ramai orang, di sinilah para ustaz, asatizah, imam ataupun khatib memainkan peranan penting. Apa dia? Meringkaskan bacaan di dalam sembahyang. Meringkaskan khutbah yang dibaca ketika pada hari Jumaat. Sebab apa? Kita ibadat, kebaikan, amal soleh itu bukan setakat sembahyang berzikir saja. Termasuk beri keselesaan kepada orang lain. Tidak menyusahkan orang. Bila orang ramai, tuan-tuan kena faham macam-macam ragam orang. Ada orang banyak urusan dan hajat masing-masing. Ada orang kejap lagi nak ambil anak dia sekolah. Ada orang kejap lagi nak terus hantar anak dia ke hospital sakit. Ada orang tunggu isteri nak beranak, nak bersalin. Ada orang terpaksa bila ramai. Ada yang terpaksa semayang di tengah panas. Ada yang kalau hujan, ada yang terpaksa lenjun berbasah kerana hujan. Maka di situ kena ringkaskan khutbah. Kalau teks katakanlah panjang sangat, maka diringkaskan khutbah. Jangan mengubah isi yang sedia ada. Ada setengah ustaz, bila dia dah ramai sangat orang, dia naik syekh, khutbah panjang kadang-kadang. Lepas itu pula tak reti nak meraihkan jemaah yang hadir. Semayang Jumaatnya habis bantai nyerembak surah Yasin hari itu. Tak kelelah orang. Rakaat pertama surah Yasin 3-4 muka. Lepas tu sambung pula. Tak betul. Orang ni tak cerdik. Saya pernah semayang di Masjidil Haram. Dapat hari Jumaat. Kebetulan Allah bagi rezeki dapat Al-Imam Abdul Rahman Sudais. Syekh Abdul Rahman Sudais ni payah nak dapat tuan-tuan. Payah. Dia imam besar. Imam besar ni dia turun kalau hari tertentu ada event-event besar, dia turun. Rezeki dapat hari tu imam sudah, imam semayang Jumaat. Dia tu hafiz Quran daripada kecil lagi. Hari Jumaat. Rakaat pertama semayang Jumaat. Dia baca inna a'tainakal kautsar. Pendek. Terkejut habis orang. Dia tu imam besar hafiz Quran. Dah kita baru hafiz malam. Habis surah Baqarah habis rakaat pertama semayang Jumaat. Tak cerdik lah lagu tu tak? Tak boleh. Kenapa dia membaca surah yang pendek? Kerana bila ramai orang, kita ringkaskan bacaan dalam semayang. Memberi keselesaan kepada orang.
Ni sampai melerek-lerek. Lepas tu dah lah baca panjang dah. Wirid pula. Dia tak apa, imam. Dia duduk. Dia punya sejadah pun 3-4 lapis dah situ. Aircon pula 3-4 biji depan muka. Orang dekat luar yang semayang atas jalan tar, yang semayang atas slipper, yang terpaksa basah kalau hujan lebat, dia tak fikir. Betul ke tidak? Ringkaskan bacaan ketika mana ramai orang. Ada anak-anak kecil. Mungkin dalam kalangan mereka ada yang telah lanjut usia yang tak mampu nak berdiri lama, tak mampu nak duduk lama. Orang yang dah berumur ni tuan-tuan, kadang-kadang dia ada satu penyakit, dia tak boleh berdiri lama satu. Yang kedua, dia tak boleh duduk lama. Macam tuan-tuan boleh duduk lama tak? Kadang-kadang lengah belakang tak? Lepas tu setengah orang dia pakai kursi kuliah tu, orang ramai pakai ni. Memang geng-geng sakit sial. Kita doakan semoga Allah panjangkan umur, beri kesihatan untuk terus ibadat. Kita faham. Saya pun akan datang bila saya lanjut usia, mungkin kita tak larat. Sekarang ni pun tak larat dah ni. Terkadang ada orang tak mampu nak stay lama, maka kita kena ringkaskan bacaan ketika mana semayang. Beri keselesaan pada orang, diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Meskipun dalam urusan ibadat, awak tak boleh ganggu orang. Jangan ganggu orang. Umpamanya saya sebut lagi, waktu orang tawaf pergi umrah. Orang pergi umrah kan biasa orang tawaf. Tawaf ini ialah satu waktu yang paling mustajab doa. Setiap langkah tawaf itu diberi pahala oleh Allah dan dimustajabkan doa. Tiba-tiba kita pergi ganggu orang dengan suara-suara yang kuat. Pernah tak tuan-tuan tengok orang bila buat umrah, dia tawaf, dia sebut Rabbana, kuat-kuat, mengganggu orang. Benda ini tidak diajar oleh Nabi SAW untuk berdoa kuat-kuat. Bila awak tawaf, apa-apa doa yang kita nak doa, boleh doa. Tidak disyaratkan. Kecuali antara rukun Yamani ke Hajarul Aswad itu, ada doa yang Nabi ajar dalam hadis Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu saja. Yang lain kita bebas untuk berdoa sebab setiap orang hajat lain-lain. Masing-masing ada hajat yang berlainan. Ada orang anak dia sakit dekat tanah air. Di waktu tawaf tu dia nak berdoa anak dia sembuh. Ada orang ada masalah rumah tangga, dia nak berdoa pada Allah, Allah selesaikan urusan dia. Ada orang ada masalah keuangan, dia berdoa pada Allah supaya Allah selesaikan urusan dia. Apa yang ada dalam buku panduan umrah yang tuan-tuan dapat waktu kursus itu adalah hanya sekadar panduan. Hakikatnya apa-apa kita nak berdoa pada Allah, kita boleh berdoa. Jadi bila kita mengganggu orang dengan suara-suara yang kuat, doa kuat-kuat, itu tidak, orang kata, tidak afdal sebenarnya. Mengganggu orang. Orang lain baru nak berdoa, ya Allah ampunkanlah dosa aku. Kita Rabbana, tepi telinga dia, tak kita kejut beruk dia kat situ. Betul ke tidak? Maka dalam urusan ibadat pada Allah Ta'ala, jangan awak ganggu orang lain. Beri keselesaan kepada orang. Termasuklah yang dalam kalangan mereka bila semayang dia bunyi phone. Dia bunyi phone. Ada orang dia biar je bunyi phone dia. Kalau lagu-lagu sedap tak apa, main lagu dugem. Lagu disco, tak kelelah imam awak semayang. Tuan-tuan, kalau telefon tuan-tuan bunyi, ambil phone ni, terus tutup. Terus tutup. Dia tak akan batal semayang. Yang membatalkan semayang iaitulah pergerakan anggota yang berat melebihi 3 kali. Phone dalam poket. Bunyi. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Jangan sayang nak tutup lagu tu. Awak ambil, buka. Ini satu pergerakan. Yang dikira batal 3 kali berturut-turut. Awak ambil. Ni pergerakan ni, tangan ni dipanggil anggota berat. Ambil, tutup. Tutup. Jangan pergi balas mesej pula. Tutup, masuk dalam poket. Baru dikira sekali pergerakan. Tak batal Ustaz. Dah batal, awak ambil gini. Kita joget pula dah. Tu batal tu. Tu sahih batal tu. Semayang balik. Sebab saya dah perhati setengah orang, bila kita semayang, phone dia bunyi, dia tak berani nak ambil phone, nak tutup. Ini masalah besar. Dia mungkin dia rasa batal. Sedangkan bila awak tak tutup, mengganggu jemaah yang lain untuk khusyuk, betul ke tak? Mengganggu jemaah. Jadi, dalam semayang, kita beri keselesaan kepada orang, termasuklah dengan cara kita silentkan phone.
Ada orang tak tutup, dia biar gitu. Dia biar gitu, habis satu lagu habis. Lepas tu, okey senyap, relax sekejap. Hot member dia ni pula, dia jenis tak reti bahasa jenis orang tak angkat call lagi tu dia call. Ada tak tuan-tuan ada kawan macam tu? Selagi orang tak pick up call lagi tu dia call. Sampai akan mati dia call. Orang kalau kita call sekali orang tak angkat, cukup lah. Cukup. Mungkin dia tengah semayang, mungkin dia tengah berak, mungkin dia tengah bersama dengan family. Jangan kacau dia. Biasa jenis call banyak kali ni scammer tu kan. Scammer nak suruh bayar LHDN. Biasa gitu perangai dia. Bila orang call, angkat ataupun silent kan. Cukup, habis itu. Sebab mengganggu orang. Jadi beri keselesaan kepada orang. Termasuklah hari Jumaat, bukan setakat imam kita punya datang lambat. Biasa orang perangai datang lambat ni, dia akan buat apa? Dia akan double park. Bila awak double park, kita semayang, jangan duduk depan-depan ni. Ada orang dah datang lambat, dia celah masuk sampai jadi imam dah. Sampai nak soft pertama juga. Bila awak double park, lepas semayang jangan wirid panjang. Terus keluar pergi alih kereta. Sebab bila kita wirid, kita menyusahkan orang lain. Tadi baru semayang nak ibadat pada Allah, tiba-tiba dah berdosa dengan orang sebab menyusahkan orang. Dia kita tak boleh menyusahkan orang, beri keselesaan pada orang. Itu dipanggil amal soleh. Dia batu kena cerdik bab ni. Nah, dah lah datang lambat, double park, lepas pada tu habis semayang bukan terus bangunnya wirid pula 33 kali subhanallah. Lepas tu doa panjang-panjang. Masa tu ke nak taubat? Kejap lagi dalam kereta, pergi dulu. Alih kereta supaya mudahkan urusan orang. Jangan menyusahkan orang. Saya banyak sebut hari Jumaat ni sebab 2 hari lepas baru aku kena slipper hilang. Itu yang sakit hati. Pengalaman saya kalau hari Jumaat tuan-tuan, saya tak tahulah Allah nak uji apa. Nak kata malang tu tidaklah malang, tapi rasa betul Allah uji selalu. Setiap kali hari Jumaat, sama ada saya akan balik kaki ayam ataupun slipper aku besar sebelah. 2 benda tu je saya hadap selama saya hidup. Model sama tapi saiz berbeza. Ni bukan Trivago. Dia model sama tapi saiz besar sebelah. Selalu kena macam tu. Kadang-kadang dia rembat. Tak tahu dia minat ke apa slipper ustaz ni, dia rembat slipper saya. Tak ada habis. Jangan menyusahkan orang. Hari Jumaat ni ramai orang, mudahkan urusan orang. Sampai bila selalu hilang, ada seorang member ni, ada seorang AJK masjid ni, dia tengok selalu hilang. Sampai dia bagi tips kat saya. Dia kata, Ustaz tak boleh buat gini. Kalau kerap sangat terjadi, Ustaz kena bijak. Lain kali Ustaz kalau datang masjid hari Jumaat, Ustaz jangan letak sekali slipper tu Ustaz letak asing. Slipper Ustaz letak belah ni, pintu ni satu. Satu lagi Ustaz letak ujung pintu sana. Sebab orang bila satu, dia tak akan curi. Saya kata, nice, good idea. Saya boleh letak. Letak contoh, saya letak pintu ni satu. Lepas tu pintu belakang satu. Buat single-single. Balik habis main Jumaat tu, walik-walik ada hilang juga. Hilang juga, orang tahu dah cara tu. Jadi apa aku nak buat lagi? Redha je lah. Jadi saya nak sebutkan bahawa jangan kita hidup ni menyusahkan orang. Mesti geraikan orang, mesti beri keselesaan kepada orang. Bahkan berbuat baik pada binatang pun dikira amal soleh. Dalam riwayat menyebutkan bahawa kita nampak dia tu binatang. Contoh macam kita duduk kedai makan, tiba-tiba datang kucing. Biasa kucing lah tak? Duduk mari, jarang bewok mari. Kucing mari minta makanan. Kucing datang, orang kita ni saya perangai pelik. Kalau dia ni memang jenis orang bukan orang semayang, kadang-kadang orang masjid sendiri, pakai kopiah jubah lagi, tengok kucingnya tendang kucing. Beri makan lah, beri makan. Dia bukan minta order baru, sikit je. Ke kucing tu minta order baru? Cikecok sekali. Tak, dia minta sikit, beri. Jangan main-main dengan ibadat ini. Sebab apa? Dalam hadis yang sahih, Nabi ceritakan bahawa seorang perempuan hidupnya melacur sepanjang hidup dia. Pelacur ni kerja dia berzina lah setiap hari. Dia dapat income daripada situ. Perempuan Bani Israel yang kerja dia pelacur, dia balik nak bertaubat pada Allah Ta'ala, dia rasa insaf, dia keluar lari daripada pusat pelacuran dia. Jalan di tengah padang pasir yang panas, yang gersang. Tiba-tiba ada lopak air yang dia boleh diminum. Dia hampir mati.
Dalam masa yang sama ada seekor anjing kehausan. Dua keadaan, sama ada dia tu minum ataupun anjing tu minum. Kalau dia minum, dia hidup, anjing mati. Kalau anjing minum, anjing hidup, dia mati. Dia kesian tengok anjing terjela-jela kehausan. Dia dahulukan anjing, dia ambil air, diberi anjing minum. Anjing tu hidup, dia mati. Oleh kerana kebaikan yang dibuat pada seekor binatang yang namanya anjing, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Dalam hadis yang sahih, Nabi sebut. Jangan pandang remeh tentang amal soleh yang kita buat baik pada binatang, walaupun namanya anjing. Anjing ni orang jijik tak? Kita sebut anjing, babi jijik. Padahal buat baik pada mereka, beri makan pun diberi pahala oleh Allah Ta'ala sampai masuk syurga. Dia ni bukan ahli ibadat, bukan ahli baca Quran, bukan ahli kuliah. Berzina. Akhir umur dia nak bertaubat pada Allah. Apa kebaikan dia buat? Beri minum seekor anjing. Syurga Allah beri. Luas je keampunan rahmat Allah. Tapi ni bukan menjadi dalil untuk kita berzina. Ada orang tak apalah, pelacur pun nanti nak mati beri cari anjing seekor. Tak betul. Maksud hadis ni perempuan ni memang dia nak bertaubat dah. Dah pun nak bertaubat pada Allah Ta'ala. Nampak ni? Dan apa amal soleh yang dia buat pada waktu itu ialah beri makan pada anjing. Beri minum pada anjing kehausan. Itu amal soleh. Allah berikan syurga padanya. Meskipun sedikit sahaja amal yang kita buat, itu pun Allah berikan syurga dan diampunkan dosa. Umpamanya dalam riwayat yang kita baca tadi, Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahawa Nabi pernah melihat seorang laki-laki yang sedang bersukaria di dalam syurga Allah Ta'ala. Di taman-taman syurga Allah. Sebab apa Nabi tengok lelaki ni sedang bersukaria di taman syurga Allah? Apa amalan yang dia buat? Kata Nabi SAW, asbab dia potong sepohon kayu yang mengganggu laluan kaum muslimin. Ada kayu yang memang menghalang laluan orang, jadi orang terpaksa pusing ikut jauh. Dia potong kayu tu, melepaskan orang daripada kesusahan. Allah Ta'ala beri syurga pada dia. Kerja senang, kerja ringkas tak sampai 5 minit, tapi Allah beri ganjaran syurga. Nampak ni? Contoh macam kita dah, ada benda menghalang laluan. Biasa kalau dekat highway, tayar lori. Ada tayar lori besar-besar tu. Kadang-kadang jam sampai ke belakang. Tengok apa? Tayar lori je orang elok. Bila orang elok, ada 3 lane. Tayar lori sebelah sini. Bila orang elok, dia jadi 2 lane. Itu jadi jam sampai belakang. Tak ada seorang pun yang berani berhenti sekejap, angkat ramai-ramai, pergi letak sepak ke tepi. Buat dengan kaki pun tak apa. Tak perlu angkat dengan tangan. Orang ni Allah ampun dosa, Allah beri syurga pada dia. Kerana apa dia? Menyenangkan urusan orang lain. Ribuan orang lain senang dengan sebab kita buat kebaikan itu. Orang tak sangkut jam. Di belakang sana ada isteri dia nak beranak, nak bersalin. Emergency, ada orang sakit, ada orang nak berak, anak menangis, nak susu dan sebagainya. Kita lepaskan hajat dan kesusahan orang lain itu, pahalanya cukup besar. Lebih besar daripada awak semayang sunat 2 rakaat. Awak semayang seorang je awak dapat pahala, tapi kita senangkan hati ramai orang. La haula wala quwata illa billah. Jadi jangan duk nampak ibadat ni semayang puasa saja. Yang besar ialah kita beri manfaat untuk orang ramai. Maka berlumba-lumbalah untuk buat kebaikan kepada agama Allah Azza wa Jalla. Jadi sumber pahala itu terlalu banyak sebenarnya. Tambah-tambah sekarang ni kita berada dalam 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah. Kejar pahala. 10 hari terawal Zulhijjah ni ramai orang terlepas pandang. Sebab kita nampak hebatnya Ramadannya. Sebab tu Ramadan ramai orang datang masjid. Terawih pukul 10 malam tak balik lagi. Padahal dalam Al-Quran Allah bersumpah wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Ibnu Kathir, ulama tafsir, dia menafsirkan bahawa wa layalin 'ashr, yang dimaksudkan dengan demi 10 malam ini ialah 10 hari yang terawal Zulhijjah. Waktu dalam hadis Nabi banyak Nabi kata ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wala ahabbu ilaihi al-'amal fihin min hadhil ayyamil 'ashr. Tidak ada hari yang paling diagungkan oleh Allah, disukai oleh Allah Ta'ala untuk manusia, untuk hamba dia beribadat, beramal soleh di dalamnya, kecuali 10 hari yang terawal Zulhijjah. Sehingga ada ulama kata 10 hari terawal Zulhijjah ni lebih afdal berbanding 10 hari terakhir Ramadan tanpa Al-Qadar. Ramadan ni hebat. Dia hebat sebab ada Al-Qadar. Kalau kata 10 hari terakhir itu tidak ada malam Al-Qadar,
maka dijatuh kehebatannya itu lebih lagi 10 hari yang terawal Zulhijjah. Nah, sebutnya hebat, terutama 9 Arafah. Hari Arafah 9 Zulhijjah. Nabi kata, "Shaumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dah." Awak puasa hari 9 Zulhijjah, hari Arafah, aku sangat mengharapkan daripada Allah, kata Nabi, untuk Allah ampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, 2 tahun. Lepas tu kalau boleh 9 Zulhijjah ni tuan-tuan plan set the date pakat puasa. Masjid pun boleh nak anjurkan buka puasa macam Ramadan. Buka puasa, siapa-siapa nak puasa buka puasa kat masjid, nak galakkan orang berpuasa. Dekat rumah pun boleh buat sahur, buat aktiviti. Sebab 10 hari yang terawal Zulhijjah ni memang patut dan memang afdal. Paling Allah suka untuk kita beramal ibadat dalamnya. Apa dia? Puasa, zikir, sedekah. Banyak-banyak. Dan buatlah benda beri manfaat untuk orang. Sebab apa? Kita faham tadi, amal soleh itu walaupun sikit, beri anjing makan, beri binatang, beri kesenangan kepada orang, bantu orang, ini lebih besar pahala daripada segala-galanya. Nampak ni? Sedekah banyak. Ni nanti 9 Zulhijjah kalau ada sponsor nak buka puasa, beri sponsor. Beri makan pada buka puasa. Mengenyangkan perut 100 orang, 200 orang. Pahala besar, Syekh. Pahala besar. Buat amal ibadat, pergi ke kedai makan, ajar bayar meja orang. Pernah buat ada amalan tu? Saya kongsi sikit amalan sebelum kita berhenti. Pergi kedai makan, masa tengah makan, pilih 1-2, kalau nak bayar satu kedai pun awak mampu, itu lagi afdal. Tapi ada orang mungkin tak berkemampuan nak belajar, nak buat amalan ni, nak menyenangkan orang, nak suruh orang doa kat kita, nak murah rezeki, Allah ampunkan dosa, Allah berkat hidup, bayar meja orang. Bang, pergi kat cashier, bang tolong bayar 1-2 meja tu. Nah, kalau makan pagi takkan sampai RM100. Murah rezeki awak, pahala besar. No, Allah beri keampunan terhadap dosa-dosa lampau. Buat gitu. Pergi kedai makan, ajar belajar belanja meja orang. Buat terus esok tengah hari. Cakap kat mana saya nak pergi. Cakap kat mana. Beritahu kat mana nak buat. Saya insya-Allah saya ada kat meja tu. Contohlah, ini amalan yang diajar oleh para ulama. Tu dia. Jadi itulah antara hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW supaya kita buka minda, jangan menampakkan yang ibadat ini terhad sekadar zikir saja. Zikir itu afdal, zikir itu bagus. Semayang pun bagus. Tapi hak beri manfaat pada orang ni pahala lagi besar lah. Wallahu a'lam. Akhir sekali tuan-tuan, saya ambil kesempatan sebelum kita berhenti ni untuk makluman saya di pusat tahfiz yang saya uruskan secara percuma. Saya minta tuan-tuan tolong bantu kita dari sudut dana dan keuangan. Sebab pusat tahfiz ni memang kita beri percuma di Shah Alam satu. Dan untuk makluman memang pusat tahfiz kita ni di bawah kelolaan, maknanya yang berdaftar di bawah Majlis Agama Islam Selangor. Majlis agama pun banyak tolong juga sebenarnya dari sudut dana. Tetapi saya tahu memang tidak mencukupi. Kerana pusat tahfiz kita dana utamanya bergantung kepada sumbangan orang ramai. Jadi everything is free. Semua percuma. Makna yurannya, makan minum, pakaian, kitab-kitab. Saya memang niat gitu daripada mula balik belajar dulu. Kita memang niat nak galakkan orang hafal Quran. Nak bantu orang yang susah. Dan Alhamdulillah di Kuala Terengganu ada satu lagi cawangan yang kita sedang bina. Saya buat sekolah. Komplek tahfiz percuma saya buat. Dalam pembinaan masih banyak lagi cucuk besi yang kita nak pakai, batu bata. Kita buat surau 2 tingkat. Untuk keselesaan para anak-anak didik kita ni. Jadi saya mohon pada tuan-tuan untuk sama-sama kita menyumbang. Sekejap lagi saya letak tabung sikit, tuan-tuan menyumbang lah. Ada saya buka wakaf hari ni. Kita buka wakaf satu bahagian tu CJ tu RM50 je. Wakaf pendidikan dan pembangunan tahfiz. Tuan-tuan boleh niat sekali untuk arwah. Jangan miss. Saya selalu pesan pada jemaah saya, kalau kita nak derma biasa baik, kita nak wakaf baik, tolong jangan lupa untuk niatkan sekali pahala wakaf ini supaya berjalan terus pada arwah. Mak ayah, suami, isteri, siapa-siapa. Ataupun mak ayah tak mati lagi pun. Boleh niat atas nama dia. Buat kebaikan itu. Ini yang disebut oleh Nabi dalam satu hadis. Amalan ini juga dikira afdal bila kita niatkan pahala kita untuk seseorang. Buat gitu. Untuk mak ayah kita ni, bakti kena kebajikan ni RM50 saya rasa tak besar. Buat niat untuk ahli keluarga satu bahagian. Kalau yang kedua, ada zakat harta awak nak beri. Boleh tempat kita ramai asnaf. Untuk tolong bantu. Siapa yang berhajat kejap lagi boleh jumpa saya. Kita ada bawa CJ untuk wakaf ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.